Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kali ni saya buat special sikit. Saya tak guna sangat PowerPoint sebab PowerPoint tu lebih kepada nota, dan saya gunakan video yang dekat YouTube ni untuk orang kata terang dengan cara yang lebih mudah. So saya tidak menyediakan satu studio yang cukup baik. Saya gunakan makmal sahaja. Jadi saya harap dengan menggunakan kaedah ini awak semua akan lebih memahami apa yang akan disampaikan dalam tajuk ini. Okey, murid-murid sekalian, untuk tajuk yang pertama, bagi bab yang pertama untuk tingkatan 5 di dalam bab daya dan gerakan 2 adalah tajuk yang berjudul daya paduan. Okey, sama-sama kita saksikan 3 lukisan yang telah pun saya paparkan di sini. Sebenarnya daya paduan ini bukanlah sesuatu yang baru. Ketika di tingkatan 4, di bab yang kedua, kita ada menyentuh sedikit sebanyak untuk mengetahui berapakah nilai sekiranya terdapat banyak daya dikenakan ke atas sesuatu objek. Baiklah, sama-sama kita recall balik sambil belajar benda yang baru. Okey, tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ni terdapat 2 orang. Okey, orang lidi sahaja. Okey, dia lebih kurang macam tug of war, tarik tali macam tu. Okey, seorang tarik ke arah sini, seorang tarik ke arah sini. Okey, okey, dan kedua-dua orang ini, okey, katakan dekat tengah ini kita letak ribbon. Okey, kita letak ribbon. Okey, macam tarik tali kan kita letak ribbon kat tengah. Okey, katakan orang di sebelah kanan ini menarik, okey, menarik tali ataupun ribbon ini dengan daya 6 Newton. Contohnya, manakala orang di sebelah kiri pula menarik ribbon itu dengan daya 10 Newton. Okey. Jadi, apabila kedua-dua daya ini dikenakan pada satu masa yang sama, maka akan terhasillah daya paduan. Daya paduan ini adalah satu daya tunggal yang terhasil setelah dikenakan beberapa daya yang lain. Dalam contoh ini, 2 daya dikenakan. So, daya paduan adalah satu daya tunggal yang terhasil daripada daya-daya yang dikena. Sebanyak 10 Newton, manakala di sebelah kanan hanya mengenakan sebanyak 6 Newton. So, yang kanan akan kalah. Okay, soalan saya tadi, berapakah nilai daya paduan yang dirasai ataupun dikenakan ke atas ribbon yang di tengah-tengah itu? Okey, setelah kedua-dua daya ini dikenakan. Remember, daya ini bergerak pada arah yang berbeza. Okey, kalau ribbon dekat tengah-tengah, yang sini tarik 10, yang sini tarik 6. Berapakah daya yang dikenakan ke atas ribbon yang di tengah-tengah tu? Okey, so untuk menyelesaikannya, kita kena mengetahui yang pertama arah. Okey, yang ini kenakan sebanyak 10 Newton arah ke kiri, yang ini kenakan 10 Newton arah ke kanan. Jadi daya yang kena di tengah-tengah ini adalah campur kedua-dua daya itu. Sebab daya paduan is maksudnya berpadu. Berapa banyak daya yang dikenakan berpadu menjadi satu. So 10 bercantum dengan 6, terhasillah daya paduan di tengah-tengah ini. Tetapi kita kena tengok arah gerakan dia. Macam kita tahu, daya adalah kuantiti vektor, iaitu bergantung kepada arah yang dikenakan. Jadi dalam kes macam ni, 10 ke arah kiri, 6 ke arah kanan. So untuk mendapatkan daya paduan dia is 10 tolak dengan 6 Newton. Okey, kenapa kita tolak? Kerana arah dia berbeza daripada arah 10. So kita dapat berapa? Kita dapat 4 Newton. Maka inilah daya paduan yang dikenakan ke atas ribbon itu ketika situasi ini berlaku. Okey, sekiranya kita tambah lagi soalan ini. Okey, yang pertama tadi saya tanya berapakah dia punya nilai daya paduan. Tapi kalau ditanya arah daya paduan itu. Okey, contoh soalannya, berapakah daya paduan yang dikenakan ke atas ribbon dan apakah arah tindakan daya paduan? So, kalau ditanya arah dekat awak, maksudnya awak kena bagi tahu ribbon tu bergerak ke mana bila daya tu diberi. Okey, so dalam kes macam ni, alright, so nilai dia 4 Newton, arah ke very good, arah ke kiri. Dia mesti bergerak ke kiri sebab awak bagi tahu tadi kiri yang menang. Okey. Selesai yang ini, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Bayangkan ada satu kotak. Okey. So kotak ini sangat berat. Jadi ia perlu ditolak oleh 2 orang. Okey, lepas main tadi dia main kotak. Okey. So ditolak oleh 2 orang. Just put some assumption of number. Alright, so budak yang pertama tolak dengan 5 Newton. Alah, perlahannya. Tak bergerak. Daya tak cukup. Kotak ni tak bergerak. So datang seorang lagi bantu. Sabar punya. Datang dia bagi ambil kau 20 Newton. Okay. So diorang nak bantu tolak ni. Jadi arah yang sama ke berbeza? Mestilah arah yang sama. Yang ni tolak ke sini. Yang ni pun tolak ke sini. Okay. So soalan saya.
apakah daya paduan, berapakah daya paduan yang bertindak ke atas kotak ini? Jawapan dia berapa kelas? Jawapan dia adalah 20 campur dengan 5 sama dengan 25 Newton. Okey, kenapa kita campur? Yang ini kita tolak. Yang ini kerana arahnya berbeza. Manakala yang ini arah dia sama. Jadi kita campur kedua-dua. Kedua-dua ini berpadu untuk menolak kotak ini. Soalan saya yang kedua, apakah arah daya paduan itu? Arah dia sebab dua-dua tolak ke sini, jadi arah dia adalah ke kanan. Very good. Arah ke kanan. Saya tulis simple saja arah ke kanan. Okay. Faham? Okey, sekarang tengok yang ketiga, bola pula. Okey, awak selalu tendang bola gedebuk-gedebak sana sini. Okey, katakanlah sedang bermain bola. Okey, dikena bola ni kita gerakkan sepak ke tolak ke apa lerik ke apa ikut sukalah kan. Okey, dikenakan dengan daya sebanyak, for example kita bagi 35 Newton. Okey, awak sepak dia, awak tolak dia sebanyak 35 Newton. Jadi maksudnya dia arah ke sini. Okey, tapi kita main bola, kita tak main dekat tempat-tempat licin. Kita main kat padang, kita pergi kat gelanggang. Jadi permukaan padang dan gelanggang itu kasar, betul kan? Jadi ini bermakna permukaan itu mempunyai daya geseran. Ini yang saya buat anak panah garisan kat bawah ni. Maksudnya bila bola itu bergerak, ada daya lain dekat bawah ini, iaitu daya geseran dia. Okey, so daya geseran ini memang sifat semula jadinya melawan suatu pergerakan. Itu nama daya geseran. Okey, kita boleh berjalan ini pun disebabkan daya geseran antara kaki kita dengan lantai kita ni. Itu yang menyebabkan kita boleh berjalan. So bola ini bergerak ke arah kanan, so daya geseran ke arah mana? Daya geseran ke arah kiri. Okey, so gedebak-gedebuk kita assume saja, katakanlah daya geseran dia adalah sebanyak 5 Newton. Okey, awak sepak 35 Newton tapi dilawan balik 5 Newton. So soalan sama macam tadi. Berapakah magnitude daya paduan bagi yang dikenakan ke atas bola ini? So simple, 35 Newton. Okey, so dalam kes macam ni awak tambah ataupun awak tolak. Okey, kita tengok kepada arah. Awak dah bagi positif dekat 35, which is kanan. Awak anggap kanan itu positif, maka lawan daripada adalah negatif. Jadi kita tolak 5 Newton. Dapat berapa? 30 Newton. Okey, soalan yang kedua. Tadi ni magnitude, nilai. Soalan yang kedua, apakah arah daya paduan itu? So arah dia adalah ke kiri. Very good. So ini adalah contoh, 3 contoh untuk daya paduan di atas satah yang sama. Maksudnya di garisan yang sama. Okey, ini 3 contoh dia. Alright. So ada beberapa lagi contoh yang lain kita boleh bagi. Okay, saya padam sebentar. Okay. Satah yang sama ini boleh jadi pelbagai situasi. Mungkin satah yang sama itu daripada kiri ke kanan. Tapi what if kalau kita ubah sikit? Okey, so kita ada satu segi 4. Okey. Alright. Ada orang tarik segi 4 ni ke atas macam tu. Okey. Dia tarik dengan menggunakan daya sebanyak 20 Newton. Okey. Biasalah main tarik tali kan. Lepas tu ada pula seorang pergi tarik kat bawah ni. Okey, sebanyak 5 Newton. Tak puas hati, atas ni cari member, dia cari kawan dia. Okey, so tolong aku tarik lagi ni atas ni. Berapa Newton? Kawan tu pun tolonglah budak kecil, 10 Newton. Okey, lepas tu ada entah orang mana entah datang nak buat dengki kat awak kat bawah ni, dia tolong push kotak ni daripada bawah. Dia push sebanyak 10 Newton. Okey. Ni saya bagi ada berapa daya kat sini? 1 2 3 4. So soalan dia, berapakah daya paduan yang dikenakan ke atas kotak ni? Boleh selesai, betul tak kan? Senang saja. Awak pilih nak atas dulu ke awak nak bawah dulu. Okey, kita tengok atas dulu. Okey, so yang bergerak ke atas berapa? 20 campur 10 campur 10. Semua ni ke atas. Arah daya dia. Okey, so 20, 30, 40. So 40 Newton. Okey, ada 5 Newton, awak seorang je yang tarik. Orang ni semua sokong orang atas. So 5 Newton ni dia jadi positif ataupun negatif? Dia jadi negatif kerana arah yang berlawanan. So kita tolak 5 Newton. So awak dapat jawapan dia 35 Newton. So soalan yang kedua, apakah arah daya paduan ini? So arah dia ke atas. Very good.
So ini contoh, beberapa contoh untuk daya paduan di atas satah yang sama. Maksudnya garisan yang sama. It's either kiri, kanan, atas, bawah, diagonal pun boleh. Okey murid-murid sekalian, jadi sekarang ni kita beralih kepada situasi yang berbeza berbanding dengan contoh yang pertama tadi. Okey, sekiranya tadi kita belajar tentang daya paduan bagi daya-daya yang dikenakan pada satah yang sama. Okey, sama ada melintang atau menegak dan sebagainya. Okey, tapi sekarang kita nak beralih sekiranya sesuatu objek itu dikenakan dengan daya paduan dari satah yang berbeza. Okey, contoh yang paling mudah adalah seperti gambar yang saya lukis di sini. Okey, ada satu kotak, tak kisahlah objek apa pun. Okey, dikenakan dengan dua daya sahaja, tak banyak pun. Okey, satu daya dikenakan secara melintang ke sini. Okey, so tetapi satu daya lagi dikenakan secara mendekat. Okey, so dia bukan lagi satah yang sama. Apabila dia tidak melibatkan satah yang sama, kita tak boleh nak guna kaedah tadi yang tolak, tambah, kiri negatif, kanan positif. Itu dah tak boleh. Okey, kerana dia tidak melibatkan satah yang sama. Okey, ada beberapa situasi. Kita guna situasi yang pertama dulu. Sekiranya daya yang dikenakan ke atas objek itu bersudut tepat. Okey, sekiranya daya yang dikenakan ke atas objek itu bersudut tepat, maka kita akan gunakan kaedah yang dipanggil sebagai kaedah segitiga. Okey, dia ada dua kaedah segitiga. Okey, saya ajar yang pertama dulu, nanti kita akan pergi ke situasi yang kedua. Okey, senang sahaja. Dia memerlukan kebijaksanaan matematik yang saya rasa awak pun suka tajuk ni. Masa matematik dulu misal awak macam best belajar tajuk ni kan. Okey, so bagi sesuatu daya paduan yang terhasil daripada daya-daya yang dikenakan secara bersudut tepat, okey, daya paduannya adalah hypotenuse. Okey, bagi daya-daya itu. Okay, so nampak segitiga ni. So sekarang awak macam it's kind of familiar because it's come out into a hypotenuse. Okay, dia nampak macam dalam matematik kan. Okay, so sekarang saya cuba bagi contoh yang paling mudah. Dalam matematik pun awak selalu dapat contoh ni dan awak boleh tangkap dengan mudah. Katakanlah daya yang tarik ke sini adalah 3 Newton. Okay, manakala daya yang tarik secara menegak adalah 4 Newton. Okay, so macam mana nak cari daya di sini? Okey, kita akan menggunakan kaedah di dalam matematik yang dipanggil sebagai teorem Pythagoras. Okey, saya harap awak masih lagi ingat teorem Pythagoras ini. Okey, di mana teorem Pythagoras A sama dengan B kuasa 2 campur C kuasa 2 punca kuasa. Ingat lagi? Alright, so kita nak menyelesaikan ini, kita guna kaedah ini. Okey, di mana A, di mana B, di mana C, saya harap masih dapat tangkap lagi. Okey, katakanlah A di sini, alright, di sini B dan di sini C. Okey, so disebabkan ini adalah daya paduan bagi daya-daya yang dikenakan ke atas kotak ini. So sekiranya soalan tanya dekat awak, apakah daya paduan? Berapakah daya paduan yang dikenakan ke atas kotak ini? Sekiranya 3 Newton pergi ke kanan, 4 Newton naik ke atas. So jawapan dia, awak cari sahaja berapakah nilai hypotenuse bagi segitiga ini. Alright, so dengan menggunakan teorem Pythagoras, untuk awak cari A, awak perlukan B kuasa 2, 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 punca kuasa. Saya yakin ini adalah contoh mudah. Dalam maths pun, kalau sini 3, sini 4, automatically awak macam laju je cakap, dekat sini berapa? Yes, dekat sini adalah 5. Tapi kalau kita kira pun, kita akan dapat di sini adalah 5. Okey, 5 apa? 5 Newton. Di sini 5 apa? 5 Newton. Jadi untuk sebarang contoh yang melibatkan ataupun sebarang situasi yang melibatkan daya-daya yang dikenakan bersudut tepat. Bersudut tepat tu tak semestinya kanan dengan atas, mungkin kanan dengan bawah. Okey, di macam-macam situasi, maka kita menggunakan teorem Pythagoras. Okey, sedikit tricky kalau dia ubah sikit, kalau dia tambah sikit Okey, contohnya saya padam yang ini. Okey, saya ubah yang ini. Okey, sekiranya dia tambah sikit satu daya yang lain. Okey, dia kata yang tarik ke kanan 3 Newton, yang tarik ke atas 4 Newton. Tiba-tiba kotak ini ada daya geseran. Awak tarik 3 Newton tapi dia ada daya geseran. Dan seperti saya cakap tadi, daya geseran mesti melawan arah daya yang dikenakan. So daya geseran dia ke sini.
Okay, dekat bawah kotak ni lah kan, saya tulis kat sini supaya awak lebih nampak. Okey, katakan daya geseran ini bernilai 1 Newton. Okay, 1 Newton. Alright. So, bila macam ni, awak tak boleh lagi guna 3, 4 dan 5 kerana daya yang dikenakan pada satah menegak ini, melintang ini ataupun senam paksi X, paksi Y kan. Okey. Bagi paksi X ni, okey, daya yang dikenakan bukan lagi 3 Newton sebab ada satu daya lain yang tarik di belah sana. So, menggunakan pemahaman yang tadi, okey, 3 ke arah kanan, 1 ke arah kiri, maka daya paduan antara dua ini berapa? Daya paduan dia adalah 2 Newton. Macam mana awak dapat? 3 tolak 1 ke arah kanan. Okey, so maksudnya dekat sini bukan lagi 3 Newton, dekat sini adalah 2 Newton. Okey, so yang ni pun dah settle lah, kita dah selesaikan. Yang atas masih lagi 4. So awak akan mendapat segitiga yang baru. Okey, 90 darjah. Di sini 2 Newton, di sini 4 Newton. So, masih lagi untuk menyelesaikannya menggunakan teorem Pythagoras. Okey, sebab apa? Sebab inilah daya paduannya. So, 2 kuasa 2, 4 kuasa 2, puncuk kuasakan dan awak akan dapat jawapan di sini sebagai nilai daya paduan yang dikenakan. Remember, saya beri satu contoh sahaja, iaitu dia tarik ke sini. Okey, tak mustahil akan ada satu lagi daya yang tarik ke bawah. Dia bagi pula nilai. Okey, katakan dia bagi 2 Newton. Maka awak kena fikir balik ni. 4 dengan 2 ni. Kena tolak pula. So, nilai ini pula yang akan berubah. Okey, jelas ya? Okey, sekarang kita nak ubah sikit. Kita bagi lagi orang kata macam mencabar kita punya pemikiran. Okey, kita dah pergi kepada satah yang sama. Kemudian kita pergi kepada dua daya paduan yang bertindak ke atas satu objek yang bersudut 90 darjah. Okey, cuba tengok situasi ni pula. Okey, bezanya dengan yang tadi itu daya yang dikenakan bersudut 90 darjah. Tetapi dalam kes ini, dia tidak bersudut 90 darjah. Jadi, adakah kita boleh guna teorem Pythagoras? Semestinya tidak, kerana teorem Pythagoras hanya terpakai untuk sebarang segitiga yang bersudut 90 darjah. Dalam kes ini, ia tidak bersudut 90 darjah. Okey, let's have a look here. Okey, sebagai contoh, kita ada satu objek theta. Okey, nak situasi sebenar macam kapal kargo ataupun platform ataupun pelantar minyak yang ada dekat tengah laut. Bila kita nak ubah dia, nak bawa dia ke satu lokasi yang lain, dia akan ditunda dengan bot penunda yang sangat kuat untuk menarik kapal kargo ataupun platform itu ke lokasi yang diperlukan. Jadi, bayangkan ini adalah satu kapal kargo. Okey, kita nak tarik dia dari kawasan Cetek ke kawasan dalam, dan dia boleh start dia punya engine and then dia flow lah. Flow pula dah. And then dia berlayar lah, dia sail. Alright, so bayangkan ada dua kapal penunda yang tarik kapal kargo tu. Okey, kapal penunda pertama tarik dengan 100 Newton. Manakala kapal penunda kedua tarik dengan 120. Dia tak guna satu kapal, dia guna dua kapal penunda. Dan sudut di antara mereka adalah 80 darjah. Jadi, berapakah daya paduan yang dikenakan ke atas kapal kargo itu? Tak boleh nak guna teorem Pythagoras. So, maka kita akan guna sekali lagi kaedah yang dinamakan sebagai kaedah segitiga. Okay, tapi sedikit berbeza kerana kaedah kali ini tidak menggunakan teorem Pythagoras. Okay, tetapi dia memerlukan orang kata skill melukis yang bagus. Okay, so ada beberapa step. Kita mulakan dengan step yang pertama. Okay, step yang pertama, tentukan skala yang bersesuaian dengan daya yang diberi. Okay. Kenapa nak tentukan skala? Kerana awak perlu melukis semula gambar rajah ini di dalam kertas dengan skala yang sepatutnya. Soalan takkan bagi lukisan dalam bentuk skala, jadi awak kena transform. Okay. Skala itu ada dua kebarangkalian. It's either soalan bagi skala ataupun kita kena create skala kita sendiri. So, you create lah yang reasonable. Kan? Okay, berdasarkan pembaris yang ada dekat tangan. Ini macam ni 1 meter. You ada pembaris 15 cm atau 30 cm. So, pilihlah yang reasonable. Okay, so why don't if in this kind of situation kita guna skala. Okay, katakan saya guna skala, saya letak kat sini kan. Okay, 1 cm bersamaan dengan 20 Newton. Macam nak selamat sikit kan. Kalau 1 cm 1 Newton, awak kena lukis ni berapa? 100 cm. Satu ni mana ada kertas nak masuk kan? Alright, so kita buat yang reasonable lah. Okay, so step yang pertama, tentukan skala. So this is my scale. Saya rasa ini reasonable untuk membuatkan saya melukis dengan mudah. Okay,
Step yang kedua, lukis gambar rajah ini menggunakan pembaris dan jangka sudut protektor dengan menggunakan skala diberi. Okey kelas. Alright, so first kita akan lukis ke sini. Okey, saya tidak melukis menggunakan skala saya pakai pembaris biasa saja. Takkan saya nak lukis kecil-kecil kan. Okey, so saya letak macam ni. Alright. So, saya kena tentukan di sini saya ambil titik, katakan ini titik A Okey, saya letak titik A kat sini. Alright, sini titik A. Okey, so saya nak buat garisan yang mana dulu? Ikut suka awak lah. Okey, saya nak buat garisan yang 100 Newton. Okey. Kalau 100 Newton, okey, 1 cm sama dengan 20 Newton. So, kalau 100 Newton, berapa cm? 5 cm. Okey, caranya mudah. 100 bagilah dengan 20, dapatlah 5 cm. So, ambil pembaris, ukur sampai 5 cm. So, katakanlah, nampak macam tak reasonable baris. Okey lah. Okey, 5 cm. Pastikan exactly 5 cm. You need to be very accurate on this. Okay, you salah lukis, nanti you nak kira hujung, you akan salah juga. Okay, so 5 cm. Alright, so kenapa 5 cm? Sebab 100 Newton. Okay, kemudian you ambil protektor. Tahu kan, you ambil protektor, you ukur 180. Okay, tanda contoh. Alright, lepas tu 120 Newton. 1 cm 20 Newton. Kalau 120 Newton, berapa cm? 120 bahagi dengan 20, berapa cm? 6 cm. Okey, ambil pembaris awak and you just draw the line. Oh, sorry. Bergerak pula. Okey. Alright. So, alright, you draw the line. Okey, so ni daya dia pergi ke situ, daya dia pergi ke situ. Okey, berapa dekat sini? 80 darjah. Okey, make sure betul-betul sampai sini, betul-betul sampai sini. Ukur betul-betul benda tu. Okey. Alright. So, sama macam tadi, sama macam segitiga bersudut tepat yang teorem Pythagoras tu. Okay, saya jadi lukis lah. Teorem Pythagoras bersudut tepat. Okey, so daya paduan adalah yang bertentang dengan sudut yang diberi. Sama juga macam ni. Okay, di manakah daya paduan dia? So, untuk mengira daya paduan dia adalah sepanjang garisan yang bertentangan dengan sudut. Di sinilah daya paduan. Okey, so awak garis daripada hujung sini, step yang ketiga garis daripada hujung garisan daya yang pertama ke hujung garisan daya yang kedua. Okey, so you dah dapat panjang ini. Oh, lupa pula saya nak tulis. Okey, ini 5 cm. Yang ni berapa tadi? 6 cm. Okey, jangan pakai teorem Pythagoras okey, jangan ambil hentam tekan kalkulator kuasa 2. Oh, tidak. Okey, sebab dia 80 darjah. So, macam mana nak dapat yang ini kalau tak perlu pakai teorem Pythagoras? Sebab tu awak dikendaki untuk melukis menggunakan skala yang betul. Sekarang ni kerja awak dah siap, dah cantik dah lukis, confirm dah betul tu. Ambil pembaris, mana kosong pembaris aku? Okey, sini. Alright, ambil pembaris ni. Okey, ukur berapa cm dekat situ. Okey, saya tak buat secara tepat, saya hentam sahajalah Alright, so katakan ini 5, ini 6. Okey, saya dapat dekat sini 8.5 cm. Saya dapat panjang dia. Setelah saya mengukur dan melukis dengan baik, saya ukur panjang ni, saya dapat 8.5 cm. Okey, so daripada sini awak tengok balik awak punya skala. 1 cm 20 Newton. Kalau 8.5 cm berapa Newton? Darab sajalah, betul tak kan? So untuk mendapat Newton is 8.5 cm darab 20 Newton. Okey, so you tekan your calculator. Simple sajalah. Kita kadang-kadang nombor senang-senang macam ni pun kita nak tekan calculator. So 8.5 darab 20 sama dengan 170 Newton. So inilah nilai daya paduan yang dikenakan ke atas kotak ini bagi situasi sebegini. Jelas? Very good. Okey, so settle dah tadi untuk menyelesaikan daya paduan bagi daya-daya yang dikenakan pada sudut yang tertentu menggunakan kaedah segitiga. Sekarang ada kaedah kedua untuk menyelesaikan situasi yang sama. Tadi kaedah segitiga, sekarang kaedah yang kedua dinamakan sebagai kaedah segi empat selari. Kaedah segi empat selari. Okay. Based on the words given here, awak dapat tahu yang lukisan awak takkan jadi segitiga. Dia akan jadi segi empat dan dia adalah selari. Okay. So, kedua-dua kaedah tadi, yang segi 3 dan juga segi 4 selari, boleh diguna pakai untuk menyelesaikan satu situasi yang sama. Cuma lukisan dia akan berbeza. Again,
This kind of method memerlukan skills untuk melukis dengan tepat, menggunakan protektor, menentukan sudut dan sebagainya. Okay, so let's try with this. Step yang pertama masih lagi sama, iaitu awak dikehendaki untuk menentukan skala yang sesuai bagi lukisan awak ini. Okay, ingat yang tadi kita guna apa? 1 cm bersamaan dengan 20 Newton. Masih boleh kalau awak nak kekalkan dengan 1 cm bersamaan dengan 20, tapi it's not that challenging. Why don't we try something else? Okay, 1 cm bersamaan dengan 10 Newton. Kita try macam ni pula. Kita ubah sikit lah. Okay, we try 1 cm bersamaan dengan 10 Newton. Okay, saya kekalkan lagi titik A dekat situ. So I just assume that my A is here. Okay, alright. So A ni tak perlu tulis. Saya tulis sebab nak menunjukkan ke awak I refer kepada mana A tu. Okay, so daripada ini awak dikehendaki untuk melukis gambar raja ini. Senang saja, lukis dulu ni. Yang diberi ni lukis dulu. Segitiga, segi empat tu kejap lagi. Okay, so yang pertama kita lukis garisan 100 Newton. Okay, so 1 cm 10 Newton. Kalau dia ada 100 Newton, berapa cm kita kena lukis? Yes, very good. Kita kena lukis sebanyak 10 cm. Saya hentam saja dia punya angle. Alright, like this. Okay, so 10 cm. Kita letak dekat sini. Okay, and then using your protector, ambil protector, okay, letak dekat sini, tentukan 80 darjah. Let's say it's here. Okay, lepas tu bila awak dah tanda sudut untuk 80 darjah, awak pun ambil lah pembaris dan tentukan pula berapa panjang awak perlu lukis untuk yang bawah ni. Lukis berdasarkan skala yang ditentukan tadi. Okay, 1 cm 10 Newton. Kalau 120 Newton, berapa cm nak lukis? Yes, kita perlu lukis sepanjang 120. Let's say I stop here. Okay, 120 cm. Di sini berapa? 80 darjah. Okay. Kalau ikut kaedah segitiga tadi, it stop here and then you just garis sahaja di antara ini. But since kita nak hasilkan segi empat selari, so logically segi empat maksudnya benda ni separuh, so maksudnya awak kena ada another line kat sini. So dia akan jadi segi empat. Okay, so dengan menggunakan protector, saya akan change kepada color biru sebab ini garisan yang diwujudkan. Okay, dengan menggunakan protector, satu garis lurus ni kan 180, betul tak? So kalau di sini 80, so di sini berapa sudut dia? 100 darjah. So you ukur 100 darjah dekat sini. So saya assume saja I didn't draw according to the scale exactly lah. Okay, alright. So because I know you can understand this. Okay, so you tarik sini. Okay, alamak, nak buat panjang mana? Samalah panjang ini. Berapa panjang dia? 10 cm. 10 cm. Okay, mana saya dapat 10 cm? Nama pun selari. Kalau benda yang selari, dia mesti sama. Okay, so bila you dah dapat dekat situ, you dapat 10 cm. Nampak sangat lukisan saya tak betul kan? Okay, tak apa. Saya conteng-conteng. Okay, tak apa, murid saya je. Kalau murid dia tak faham tu nasib je lah. Di sini. Okay, so you go to here. Berapa cm kat sini? Oh, sorry. 120 pula, 12. Sebab tak ada murid kat depan, tak ada siapa nak tegur. Okay, 12 cm juga. Okay, nampak tak segi empat? Okay, yang namakan selari is selari 10 cm, 12 cm. Kalau dalam bentuk tu 100 Newton, 120 Newton. That is what we call selari. And the shape is segi empat. So segi empat selari. Okay, tak selesai lagi, baru lukis. Soalan tu tadi daya paduan. So macam mana nak dapat daya paduan? Segitiga senang kan? Garis sini je. Masalahnya sekarang nak buat segi empat. Okay, so kaedah yang ketiga, lukis garisan di antara pepenjuru. Ada berapa penjuru kat sini? 1, 2, 3, 4. So nak lukis pepenjuru daripada mana? Sama macam kita buat yang segitiga teorem Pythagoras. Kita ambil yang bertentangan dengan sudut yang diberi. Di sini berapa? 80 darjah kan yang diberi kepada awak. So ambil pembaris. Okay, yang ini tak perlu tentukan berapa panjang nak lukis, ikut saja. Okay, sebab tujuan awak nak mendapatkan panjang dia. So you garis sampai ke pepenjuru. Pakai pembaris, sorry, saya punya pun saya ingat bengit ni.
Okay, you garis sampai ke penjuru sini. Okay, so you dah dapat ni, you ambil pembaris and then you ukur berapa panjang dia. Okay, berapa panjang dia. Okay, so bila you dah dapat panjang dia, let's say sini 10 sebab kita letak sahajalah 18.5 cm. Contoh, saya hentam saja 18.5 cm. Okey, so bila you dapat 18.5 cm, belum menjawab jawapan lagi. Ini cm panjang dia. Dia tanya dekat awak berapakah daya paduan dia. So, refer back to your scale. 1 cm sama dengan 10 Newton. So, kalau 18.5 cm berapa Newton? Very simple. So, 18.5 darab dengan 10. So, you dapatlah 185 Newton. So, inilah jawapan dia. So, daya paduan yang dikenakan ke atas kotak ini bagi situasi ini menggunakan kaedah yang kita buat tadi is 185 Newton. Okey, jadi pada hari ini secara kesimpulannya kita telah pun mempelajari apa itu daya paduan dan matlamat utama hari ini adalah menentukan daya paduan bagi beberapa situasi yang berbeza, sama ada satah yang sama ataupun satah yang berbeza, bersudut tepat dan tidak bersudut tepat. Dan bagi situasi-situasi tertentu terdapat beberapa kaedah untuk menentukan daya paduan, iaitu sama ada menggunakan kaedah segi 3 ataupun kaedah segi 4 selari. Semoga bermanfaat kepada semua. Kita jumpa di kelas yang akan datang.